Alhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi kita bersama-sama pada malam ini mengulang kaji pelajaran kita menggunakan kitab Idahul Bab li Muridun Nikah Bisawab sampai ke muka surat yang ke-31. Betul ke Abang Ji? Betul ke Abang Ji? Betul je lah. Bulan sudah tak datang setahun tak jumpa. Oh, balik England. Tahniah insya-Allah. Baik, muka surat 31. Baik. Seingat kita tak? Sekarang ni sedang kita bincangkan mengenai bab apa? Siapa ingat? Rukun nikah. Syarat sah nikah dah habis lama dah. Ya, sekarang ni kita sampai kepada rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Siapa ingat? Ada 5. Yang pertama, pengantin lelaki. Yang kedua, pengantin perempuan. 3, wali. Udah ngorat anak, ngorat dah bapaknya pula. Ya tak? Ulang balik. Yang pertama, pengantin lelaki. Yang kedua, perempuan. 3, wali. 4, saksi. 5, ijab dan qabul. Jadi berapa 5? Berapa rukun? 5 rukun. Baik, sekarang ni kita sedang bincangkan rukun yang mana? Siapa ingat? Oh, selak. Ibu ingat apa? Wali belum masuk lagi. Belum lagi. Oh, sudah. Rukun yang pertama sedang kita bincangkan adalah ijab dan qabul ataupun sirah. Yang tu yang sedang kita bincangkan. Sirah, ya. Jadi sekarang ni kita tengah tengok syarat-syarat bagi sirah. Ya. Apakah sirah ataupun lafaz ijab dan qabul yang sah? Jadi bila kita hadir ke suatu majlis akad nikah, inilah yang kita nak kena perhatikan. Adakah lafaz ini diterima ataupun tidak? Yang ni penting sangat-sangat. Ya, baik. Sebab itu, walaupun sirah ijab dan qabul ni dia nombor 5, tapi dibincangkan awal kerana memberi peringatan kepada kita bahawa rukun ini sangat penting untuk kita pelajari dan juga kita fahami, supaya bila kita hadir suatu majlis akad nikah, kita boleh memberi panduan dan kita boleh perhatikan adakah akad nikah tadi sah ataupun tidak. Baik, syarat bagi ijab dan qabul banyak sebenarnya. Yang sudah kita bincang adalah lafaznya. Lafaz ijab dan qabul dia ada 2. Yang pertama lafaz soreh, yang kedua lafaz kinayah. Lafaz soreh ialah lafaz yang jelas. Lafaz kinayah adalah kiasan. Guna lafaz kiasan. Bagi ijab dan qabul, lafaz yang diterima pakai adalah lafaz soreh. Lafaz kinayah, lafaz kiasan tak diterima. Dulu kita dah bincang yang ni. Contoh, kata wali, aku halalkan dikau dengan anak perempuanku. Tak sah. Ya, dihalalkan Allah Ta'ala akan anak perempuanku dengan kamu pun tak sah. Gunalah nama Allah Ta'ala pun tak sah di situ. Okey? Sebab lafaz yang diterima, lafaz sarih yang diterima hanyalah 2. Yang pertama adalah lafaz nikah. Yang kedua adalah lafaz kahwin. Ya? Sama ada lafaz zawwajtuka, aku kahwinkan dikau, ataupun nakahtuka, aku nikahkan dikau. 2 ini sahaja yang diterima pakai. Lafaz nikah
lafaz kahwin. Lafaz halal kan tak halal lagi. Tak halal lagi. Okey. Baik. Yang tu dah bincang dah tu. Yang kedua, lafaz ini mestilah difahami. Ya. Difahami oleh 4 orang yang terlibat. Siapa? Pengantin lelaki, wali, 2 orang saksi. Jadi 4 orang ni kena faham bahasa yang diguna pakai. Ya. Selain daripada bahasa Arab, boleh dengan maksud ataupun terjemahan daripada perkataan zawwajtuka tu. Aku kahwinkan di kau, ataupun nakah tuka, aku nikahkan di kau. Ya, bahasa selain daripada bahasa Arab boleh diterima pakai dengan maksud yang sama. Okey. Jadi 4 orang ni boleh kena faham. Yang lain tak faham, macam mana pengantin perempuan tak faham ustaz? Sah, tak ada masalah. Yang penting 4 orang tadi faham. Ya. Siapa tadi? Lupa dah. 2 orang saksi, wali, pengantin lelaki. 4 orang yang faham, insya-Allah tak ada masalah. Okey. Baru masuk malam ni punya topik. Okey. Dan jika berkata suami bagi walinya, kahwinkan olehmu akan daku perempuan ini, maka kata wali, ku kahwinkan di kau akan dia, sah nikahnya. Ini lafaz qabul dahulu baru ijab. Biasa kita dengar lafaz ijab dulu baru qabul. Aku nikahkan di kau dengan anak perempuanku si Peah ini. Tak, itu lafaz qabul dahulu. Ini lafaz ijab dahulu. Pak cik, nikahkan saya dengan anak pak cik yang ini. Jawab pak ciknya, iyalah pak cik nikahkan koma berdua. Ada 2 orang saksi, selesai. Sahkan nikahnya. Macam kita beli barang, kita pergi kedai tokek. Tokek, saya beli ya. Ya, saya jual. Sah tak akad tu? Sah akadnya. Sedangkan itu lafaz apa? Qabul dahulu baru ijab. Tak tunggu tokek lambat sangat kan. Biasanya kita tokek ini berapa? RM5. Kita pun bagi duit, saya jual terima kasih. Kita pun ya saya beli. Tak. Ini tak dan lah, tokek lambat sangat kan. Kita pun tokek ini berapa? RM5. Nah, RM5 saya beli ya. Dia pun ya saya jual. Sah tak lafaz ijab qabul tu? Lafaz ijab qabul jual beli. Bukan lafaz qabul nikah tak? Lafaz qabul jual beli. Sah tak? Sah. Dia sama dengan nikah. Maka lafaz qabul dahulu baru ijab pun boleh. Lafaz qabul baru ijab, ijab dulu baru qabul pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Jadi bila kita lihat tengok wali, ya, wali gabra lebih. Dia nak sebut aku nikahkan di kau dengan anak perempuanku, selalu sangat tersasul. Aku nikahkan daku, aku nikahkan daku. Walinya pakcik, nikahkan saya dengan anak pakcik yang ini. Ayalah pakcik nikahkan koma katanya. Ada 2 orang saksi, sah. Nak nunggu pakcik tu aku nikahkan di kau lambat sangat, kata pengantin lelaki. Nikahkan saya dengan anak pakcik. Boleh, tak ada masalah. Ya? Tempat nikah boleh. Nikah ni tak ada masalah. Sebab dalam rukun nikah tu tak ada spesifik tempat. Cuma dahulu kita dah belajar tempat yang sunat akad nikah adalah di masjid ataupun surau. Itu tempat yang sunat akad nikah. Hari yang sunat akad nikah, hari Jumaat. Waktu yang sunat akad nikah, sebelum khutbah Jumaat. Ya, pagi Jumaat. Itu ada hadisnya. Dulu kita dah bincang lah tu. Jadi waktunya bila? Sebelum khutbah, harinya hari Jumaat. Ya. Bulannya, siapa ingat? Bulan apa yang sunat? Dah lupa dah. Hari? Bulan Syawal. Dulu kita dah bincang. Bulan yang sunat nikah adalah bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal? Siapa ingat? Lepas raya Idah.
Oh tidak. Sunat lepas sunat nikah pada bulan Syawal itu kerana baginda Nabi SAW mengahwini Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Nah, ambil yang tu. Ya. Okey, ulang balik. Kamu tanya. Ya, waktu yang sunat sebelum khutbah. Hari yang sunat hari Jumaat. Ya, bulan yang sunat bulan Syawal. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Ya. Dia tugas dia sebenarnya adalah memastikan ataupun membantu pejabat agama Islam untuk mendaftarkan perkahwinan. Itu tugas dia. Ya. Tugas sebenar akad tu adalah wali. Sebab tu nama dia penolong pendaftar. Tugas dia adalah untuk tolong daftarkan perkahwinan tu. Okey? Alright. Berbanding dengan dulu namanya qadhi dan juga naib qadhi. Apa beza peranan naib qadhi dengan penolong pendaftar? Naib qadhi dia boleh menjatuhkan hukum. Dia boleh mengahwinkan. Dia tengok gini, okey, teman nikahkan terus katanya. Tak. Ya, semua dia daftarkanlah perkahwinan tu. Dia ada kuasa itu. Sekarang ni kuasa itu tak ada. Terutamanya bagi kes wali hakim. Kes wali hakim. Kan dulu naib qadhi tu ada kuasa. Ya, qadhi ada kuasa. Ya, sebab apa? Zaman dulu tak ada lagi mahkamah syariah. Tak ada mahkamah syariah, baru lagi. Ya, baru lagi ditubuhkan. Sebab tu dulu qadhi besar negeri Perak siapa dia? Sekarang ni qadhi besar jawatan dia ketua KPP, ketua penolong pengarah KPP bahagian pembangunan keluarga, itulah qadhi besar. Ya. Qadhi siapa? PTA. Jadi PTA ni dulu ada kuasa membicarakan kes mal dan sebagainya. Dia ada kuasa dulu. Tapi dipecahkan kuasa itu, jadilah dia pegawai tadbir agama daerah. Nak bicarakan kes ni mana? Mahkamah syariah. Apabila diwujudkan jabatan kehakiman syariah. Itu baru lagi. Sebab tu jabatan kehakiman syariah hari ni kalau kita lihat kuasa dia tak banyak sangat lagi. Nak bandingkan dengan mahkamah, majistret dan sebagainya. Kenapa? Mahkamah ni masih baru di Malaysia. Perjawatan-perjawatan pun masih baru lagi. Siapa yang mempelopori nak naik taraf ini? Ya, Hakim Datuk Asri, orang Perak. Sebab dia kena bincang ni sampai ke peringkat kebangsaan. Desak, buat kertas kerja, bincang dengan JAKIM dan sebagainya untuk memperkasakan dia. Ya. Tapi apa-apa pun mahkamah ni kena melalui proses-proses yang tertentu. Bila nak libatkan kerajaan pusat, kena masuk parlimen. Sebelum masuk parlimen, pergi kepada majlis raja-raja. Banyak proses dia. Sebab tu kita tengok sedikit demi sedikit perkara ini sedang ditambah baik. Ya. Sebab kita tak ada kuasa penuh lagi. Mahkamah syariah belum ada kuasa penuh. Nak buat macam mana? Ya. Kena buat. Jadi kita kena sama-sama memastikan bahawa rang undang-undang di mahkamah syariah ini diperkasakan. Bagaimana caranya? Kena pilihlah ahli parlimen yang berminat untuk memartabatkan undang-undang syariah. Kena? Wallahualam. Ustaz ni ceramah politik. Dah. Cerita sebabnya berkait dengan ini. Berkait dengan ini. Okey tuan. Alright. Sambung lagi. Dan demikian lagi jika berkata wali, berkahwin engkau akan dia, maka sahut suami, aku berkahwin akan dia. Ini pun sah nikahnya. Sebenarnya lafaz-lafaz ni tak susah sangat. Tak? Cuma kita je gabra duduk kat depan tu. Apa maksudnya?
kata wali berkata, ya, berkahwin kamu dengan anak perempuanku ini. Ataupun ada dua-dua di depan ni, berkahwinlah kamu dengan dia. Jawab pengantin lelaki, ya, teman berkahwin dengan dia. Sah akad nikah. Tak sebut perkataan nikah pun ustaz. Tak apa, sebab lafaz yang diterima pakai berkahwin dan juga perkataan nikah. Perkataan kahwin diterima, perkataan nikah pun diterima. Lain daripada dua perkataan ini tidak sah. Jadi ibu hadir ke majlis akad nikah, kena perhati apa lafaz yang digunakan. Alright, sambung lagi. Dan jika berkata suami, adakah engkau kahwin akan daku si anu? Maka sahut walinya, ku kahwinkan dikau akan dia. Tiada apa? Tiada sah, kerana istifham, yakni bertanya. Ayat tanya tak ada. Pakcik, apa? Pakcik nak nikah tak saya dengan anak pakcik? Nampak? Itu ayat apa? Ayat tanya. Pakcik nak nikah tak saya dengan anak pakcik? Pakcik pun jawab, ya, pakcik nikahkan kamu berdua. Tidak sah. Kenapa? Kerana di situ ada ayat pertanyaan. Kalau wali pula tanya macam mana? Nak tak kamu berdua nikah? Yelah. Kami berdua menikah dua orang. Tak sah juga. Kerana di situ ada ayat tanya. Nak tak? Tak. Okey. Sambung lagi. Adapun sirah ijab akmalnya itu, jika walinya yang diijabkan dikatanya, ku kahwinkan anakku si Fatimah akan isterimu dengan isi kahwinnya 30 rial tunai, maka jawab suaminya, aku terimalah kahwin akan si Fatimah akan isteriku dengan isi kahwin 30 rial. Ini bahasa lama. Bahasa mudahnya apa dia? Aku nikahkan dikau dengan anak perempuan kesayanganku si Pe'ah ini dengan mas kahwin RM30 tunai. Teman terima nikahnya anak Tuan Haji namanya Pe'ah dengan mas kahwin RM30 tunai. Ustaz sebut nama tak glamour langsung, Pe'ah begini. Itu lafaz yang akmal. Apa akmal? Yang sempurna. Jika sekiranya tak sebut mas kahwin, macam tadi kita bincang, tak? Ya. Kata wali, kata pengantin lelaki, pakcik kahwinkan saya dengan anak pakcik yang ini. Yalah, pakcik nikahkan kamu berdua. Sah tak kan nikah? Sah. Atau mas kahwin tak sebut macam mana? Tadi kita bincang, yang sempurna lafaz itu, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku si Fatimah dengan mas kahwin RM30 tunai. Ada mas kahwin. Kalau tak sebut mas kahwin, ya, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku si Fatimah. Ataupun kata pengantin lelaki, pakcik nikahkan saya dengan anak pakcik yang ini. Ialah pakcik nikahkan kamu berdua. Sah tak? Sah. Kenapa sah pula mas kahwin tak sebut? Lupa dah. Ibu ingat tak ibu? Kerana sebut mas kahwin ketika akad hukumnya sunat. Jadi kalau tak sebut pun sah akad nikah, tak ada masalah. Tapi sini yang timbul banyak permasalahan dalam masyarakat kita. Kata saksi, teman tak apa dengar lah mas kahwin tadi, RM501 ke RM500 ke RM500 ke, tak apa clear. Ulang balik, pensan pengantin lelaki 15 kali angkat tak lepas-lepas lagi. Apa hal saksi tak dengar mas kahwinnya berapa? Saudahlah tu. Kenapa? Kerana tak sebut mas kahwin pun sah, apatah lagi kalau sebut dia tak apa dengar. Yang masalahnya adalah saksi yang tak dengar, bukan masalah pengantin tu. Lafaz yang diterima tu, aku terima nikahnya, selesai dah. Usah banyak rewel. Okey? Betul tak? Masyarakat kita banyak saksi tak? Mas kahwin tadi tak apa clear lah. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali, pengantin udah gabrah, peluh berkecil je. Ekon kuat pun peluh keluar. Okey. Kalau begitu macam mana kita nak buat? Bila ada orang menyatakan tidak sah, kita yang dengar ni kata sah, sebab kita dah ngaji malam ni,
kita memperakukan dua orang ni bangun, sah dah tu, dah lah tu katanya. Okey, jangan senyap aja. Nanya dia apa hal yang tak sah. Ada satu tu Tok Imam masjid. Imam masjid. Tapi masjid dalam qaryah yang lain. Dia datang hari majlis akad nikah kita. Ya. Sama lah. Ya. Pengantin lelaki tu tak sebut mas kahwin. Dia hanya sebut aku terima nikahnya. Tak sebut. Ya, selesai semua sekarang, datang si apa nama Tok Imam ni tadi. Tapi udah habis dah, baru dia tanya, Ustaz, nikah tadi sah tak? Kenapa? Tadi tak sebut mas kahwin pun. Mas kahwin tu hukumnya sunat, kata dia. Oh ya ke, tempat kami tak boleh Ustaz, dia kena sebut mas kahwin. Berlaku salah faham di situ. Okey Bang Haji. So tanya dia, apa pasal yang menyebabkan tidak sah tadi? Kalau dia kata mas kahwinnya tak clear, khabar kat dia, hukum sebut mas kahwin adalah sunat. Abang Haji lah ngajar dia. Jadi kena simpan satu kat surau. Bila timbul masalah, buka kitab. Wallahu a'lam. Okey Bang Haji, sambung lagi. Jadi faham dah sikit ya, lafaz-lafaz yang diterima pakai. Nampak. Jadi besok usah gaduh. Bila kita dah faham dah ngaji rupa ini, ya, ada banyak saksi yang rewel sangat tanya, apa hal pula tak sah. Ya. Kalau agak-agak tak nak bergaduh, selesai majlis panggil sembang kat luar. Jangan dalam majlis ni. Jangan sekarang tumbuk pula kat situ, sebelah je. Dalam surau ni ada adab sikit, tak nak tu. Tapi ada juga orang, ya, dalam masjid baling selipar pun ada. Mas kahwin tak bawa. Dekat Kuala Lumpur tu tak? Keluar TV lagi. Baling selipar, tak ada adab. Nak baling selipar luar masjid, dalam masjid jangan. Hormatilah masjid ini sebagai tempat ibadah. Jadi nak panggil tu tepi, dalam surau. Ya, jadi nak tumbuk apa pun tak ada, jaga adab. Okey, sambung lagi. Dan jika berwakil wali, yang tadi kalau wali sendiri akad, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku si Fatimah dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Jawab pengantin lelaki, aku terima nikahnya si Fatimah anak Tuan Haji dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Itu lafaz yang sempurna bagi wali yang mengakadkan dan pengantin lelaki sendiri yang menerima nikah. Dan jika berwakil wali, ini wali wakilkan kepada orang lain, maka berkata wakil itu, ku kahwinkan akan dikau si Fatimah anak si Anu yang ia berwakil akan daku, isi kahwinnya 2 tahil emas. Penin bahasa lama tak? Bahasa mudah hari ni apa dia? Aku nikahkan dikau dengan si Fatimah binti Samad yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwin RM501 tunai. Okey. Soalan dia, boleh tak kalau tak sebut perkataan yang telah berwakil wali? Ya. Di sini timbul satu permasalahan yang banyak juga berlaku. Bila wakil wali tidak menyebut perkataan yang telah berwakil wali, sah ataupun tidak? Sah jika sekiranya dua orang saksi tadi faham, tahu, kenal bahawa yang diakadkan tadi itu bukan anak dia tapi anak orang lain. Dua saksi ni faham siap-siap dah. Kita pun tahu dah, bila mari aja, siapa nikah ni? Ni bapaknya. Jadi waktu dia akad tadi, aku nikahkan dikau akan si Fatimah binti Samad dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Dia tak sebut perkataan yang telah berwakil wali. Sah ataupun tidak? Sah. Kenapa sah pula Ustaz? Kerana dua orang saksi mengetahui bahawa yang diakadkan tadi tu bukan anak dia tapi anak orang lain. Okey? Tetapi lafaz yang sempurnanya, dia sebutlah perkataan itu. Kalau tak sebut, sah tak? Sah. Kalau sebut, apa kesannya? Tak ada apa kesan.
Cuma lafaz yang sempurna. Okey? Alright. Jadi kalau timbul lah, ni anak Tuan Haji ke? Tak. Atau kenapa tak sebut berwakil wali tadi? Sah. Kerana dua orang saksi sudah faham. Dua saksi ni tak kena. Ni anak siapa? Kalau yang tu kena sebut berwakil wali. Tak sah. Dia tak sah. Yang sebab dia ingat anak dia. Itu sebab tu apa-apa kena khabar dua orang ni saksi dulu. Terutamanya kes yang melibatkan wali hakim. Sebab kita nak tutup aib. Nak tutup aib pengantin perempuan agar tidak diketahui oleh keluarga pengantin lelaki. Rupanya dia ni pengantin perempuan ni pada anak tak sah taraf. Contohnya. Ya, jadi kalau kita sebut aku nikahkan dikau akan si fulanah binti fulan yang telah berwali hakimkan daku. Bila kita sebutnya tu, orang terkejut, pasal apa wali hakim pula dah? Pak dia duduk sebelah. Nampak? Jatuh aib dah dia. Jatuh aib dia. Jadi nak selamatkan aib itu, ya, wajib kita melindungi aib orang lain. Maka tak payah sebut wali hakim tu. Aku nikahkan dikau akan si fulanah dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Tapi kena kabur deal siap-siap dengan saksi ni. Ni kes wali hakim ni. Apa wali hakim pula? Biasa. Ya. Salin tak cukup. Faham. Hamil dulu. Faham. Kan? Saksi biasa dia faham lah bila kita sebut. Okay, alright. Ya, kalau kawasan saya tu kita sebut, ya, Tok Imam ni kita sebut, hari ni kes wali hakim. Okey Ustaz. Dia tak tanya banyak dah. Ya, tak tanya dah. Bila kita sebut kes wali hakim, okey Ustaz. Dia faham. Sebab apa tak tanya lanjut? Kerana nak menjaga aib dia. Baik kita tak tahu, senang cerita. Kalau kita tahu sekarang, bila kita lalu tengok, dia ni dulu tu anak tak sah taraf. Mudah. Cari pasal je. Lebih baik kita tak tahu. Juru nikah kata ni kes wali hakim. Alright. Selesai lah. Jadi nanti kita sebut, kalau kita tak sebut nama bapak dia pun faham dah. Aku nikahkan dikau akan si Fatimah dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Tak sebut Fatimah binti apa. Selesai. Sebab apa? Saksi tadi faham. Cukuplah yang faham itu sekadar dua orang saksi tu tadi. Orang lain tak faham pun tak boleh lantak kedema lah. Sah akad nikah. Alright? Okay? Pakat dulu. Pakat siap-siap dulu. Ya, sebab nanti kalau saksi tak faham, lepas tu kan dia tanya. Okey, alright. Ya, begitu. Tapi kalau di Ipoh hari ni tak berlaku begitu dah. Sebab apa? Sebab sebelum berlaku akad nikah, okey dah. Maklumat itu kita dapat siap-siap. Sebab lepas akad nikah kita terus bagi sijil nikah yang original. Sebab tu saksi tadi tu bukan semata-mata orang yang hadir. Jadi yang mana ada ni kita pakai siap. Itu saksi dokumentasi. Adapun saksi yang benarnya adalah semua yang hadir. Tuan-tuan semua yang hadir ni saksi belaka. Cukuplah naik qadi ni tadi pakat dengan dua orang yang ada dalam majlis tu. Udah tu, selesai lah tu. Okey? Okey? Alright. Ya, tuan. Okey. Bagi kes mu'allaf. Soalan ni bagus. Bagi kes mu'allaf, siapa nak jadi wali? Ya, pengantin perempuan ni mu'allaf baru masuk Islam. Adakah terus kepada wali hakim? Tak, kena tengok dulu. Bapak dia tak masuk Islam lagi. Okey, alright. Ada tak adik-beradik yang masuk Islam? Tak ada adik-beradik yang masuk Islam. Okey, tengok anak saudara ada tak yang masuk Islam? Tak ada. Tengok susunan wali itulah. Anak saudara tak ada. Cucu saudara pun tak ada. Dia muda lagi, mana ada saudara contohnya. Pak saudara ada tak masuk Islam? Sama ada bapak saudara yang seibu sebapak dengan bapaknya ataupun bapak saudara yang sebapak dengan bapaknya. Ada yang masuk Islam dulu. Tapi pak saudara tu dah meninggal pula.
Sebelum meninggal ada tak dia kahwin? Ada. Ada anak lelaki tak? Ada. Maka anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa itu kita panggil apa? Sepupu. Maka sepupu inilah yang kena jadi wali. Bukan terus wali hakim. Kena selidik dulu adik-beradik dia. Sebab kes wali hakim ni adalah bagi perempuan yang tidak ada wali, baru kes wali hakim. Okey cikgu. Alright. Mana calon yang mualaf tu? Yang mana? Oh, yang kedua. Balik kakak tidur luar malam ni. Sorry. Ngaji jangan serius sangat dah. Janji faham. Okey, sambung lagi. Dan jika berwakil suami itu pada qabulnya, yang ni jarang berlaku. Okey, kalau wali wakilkan kepada orang lain untuk nikahkan, itu banyak berlaku. Cuma di situ ada satu lagi masalah. Ya. Sesetengah orang bila wali mewakilkan kepada seseorang, adakah boleh wali tadi turut sama dalam majlis? Ni pun banyak juga. Ya. Ada setengah tempat wali bila mewakilkan kepada orang lain untuk nikahkan, maka Mika dah wakil kat teman ni, Mika kena keluar daripada surau ni. Ada begitu. Adakah boleh wali tadi turut sama dalam majlis? Dia ada dua kaedah. Yang pertama, jika sekiranya yang hadir dalam majlis akad nikah itu hanya 4 orang lelaki sahaja, yang lain semua perempuan contohnya. Siapa 4 lelaki ni? Yang pertama pengantin lelaki lah. Yang kedua bapa pengantin lelaki. Yang ketiga bapa pengantin perempuan, wali. Yang keempat adalah juru nikah. Ada 4 orang je. Maka ketika ini wali tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, kepada juru nikah untuk mengakadkan nikah, sedangkan dia menjadi saksi utama. Yang tu tak sah. Yang tu tak boleh. Okey. Adapun jika sekiranya yang hadir ramai lagi orang, maka wali mewakilkan kepada juru nikah untuk mengakadkan nikah. Yang jadi saksi adalah ramai lelaki yang layak untuk menjadi saksi. Maka wali tadi duduk sebelah menyaksikan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Yang ni ada juga setengah tempat. Mika dah wakil kat teman, Mika keluar, tak boleh duduk dalam majlis. Sian dia. Udahlah anak tunggal itu seorang aja, tak boleh pula duduk dalam majlis. Sian dia. Boleh. Okey, clear yang tu? Alright. Bagaimana pula jika sekiranya pengantin lelaki wakil dekat orang, akad 15 kali tak lepas-lepas lagi, payah sangat dia kata. Wakil kat teman lah terima. Boleh tak? Boleh. Maka kata pengantin lelaki, teman wakil kat Tuan Haji untuk terima nikah bagi pihak teman. Ingat Tuan Haji ya, wakil ya, bukan untuk Tuan Haji. Okay. Jika sekiranya pengantin lelaki tadi mewakilkan, bagaimanakah lafaznya? Maka hendaklah berkata wali. Wali tu apa? Lafaz ijabnya. Ku kahwinkan si Fatimah akan si Zaid yang berwakil akan dikau dengan isi kahwinnya sekian-sekian. Tu bahasa lamanya. Bahasa modernnya macam mana? Aku nikahkan anakku si Fatimah ini dengan si Zaid yang berwakil kepada kamu. Ya, teman terima nikahnya si Fatimah dengan si Zaid. Dia sebut itu dengan mas kahwin sekian-sekian. Okey? Clear sekarang tu? Alhamdulillah. Tapi jarang benar lah. Tuan-tuan tak, wallahualam, tuan-tuan pernah dengar tak pengantin lelaki wakilkan ke orang lain untuk terima nikah? Ya? Belajar luar negeri. Pengantin perempuan duduk mana? Duduk di Malaysia. Pengantin perempuan Malaysia, pengantin lelaki duduk di luar negeri. Wali duduk kat mana? Wali ada di Malaysia. Jadi pengantin lelaki tak dapat hadir, ya. Jadi dia wakilkan kepada seseorang di sini untuk terima nikah bagi pihak diri dia.
okey, itu boleh jalan, tak ada masalah. Nah. Sebab itu di negeri Perak ataupun di Malaysia ni, kecuali negeri mana ya, Selangor kot, yang menerima nikah online. Adapun negeri-negeri yang lain semua tidak mengiktiraf nikah secara dalam talian dalam tempoh PKP hari itu. Kenapa tak boleh? Sebab Islam sudah ada satu jalan penyelesaian, iaitulah wakil qabul. Jadi orang sana telefon sini guna voice call, ya. Ceritakan, teman wakil kat Mika untuk ni, ada 2 orang saksi yang menerima lafaz tadi. Okey. Jadi orang yang menerima ni, dia kena lafaz, aku terima nikahnya si Fatimah dengan si Zaid mewakili mereka. Selesai. Okey, clear? Alright. Sambung lagi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa dia? Lafaz nikah. Lafaz yang diterima pakai nikah dan juga kahwin. Yang kedua, mesti difahami oleh 4 orang yang terlibat akan lafaz-lafaz nikah. Lafaz nikah bagaimana kita nak tahu? Ada yang lafaz qabul dulu baru ijab, ada lafaz ijab dulu baru qabul. Ada ketika wakil yang mengijabkan ataupun wali sendiri yang ijabkan. Ada ketika qabul itu daripada pihak pengantin lelaki sendiri ataupun wakil daripada pengantin. Seperti mana lafaz-lafaz yang telah kita ulang kaji sebentar tadi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga bagi ijab dan qabul. Dan disyaratkan hendaklah ada muwalat antara ijab dan qabul. Dan tiada memberi cedera jika ada sedikit perceraian sekadar nafas atau kerana telan air liur atau batuk atau lainnya. Tetapi jika ada panjang perceraian sekira-kira memberitahu akan berpaling daripadanya, maka tiadalah sah. Ini juga ramai juga saksi ni tak faham. Ya, di antara lafaz ijab dengan qabul, teman nikahkan dikau dengan anak teman nama si PA dengan mas kahwin RM500 tunai. Goyang tangan. Okey, daripada perkataan tunai tu dengan lafaz aku terima nikahnya, boleh selang ke tak boleh selang? Syaratnya adalah muwalat. Apa itu muwalat? Berturut-turut. Cuma boleh selang tak boleh selang? Tadi kita baca dia kata boleh selang. Sekadar satu nafas, aku terima nikah, tarik nafas dulu. Ataupun apa? Batuk, tak ada masalah. Aku nikahkan dikau akan anak perempuanku si Fatimah dengan mas kahwin RM501 tunai. Teman terima nikahnya, batuk dulu. Maklumlah Mekelan duduk tengah tu, macam tengah hari tadi nak akad nikah, ya. Rasa kering tekaknya. Ustaz minta air dulu boleh? Boleh, minum dulu. Bukan wali yang minta, pengantin lelaki minta, Ustaz minum air dulu boleh? Boleh. Lepas minum karang kita angkat semula. Sebab waktu dia nak terima nikah tu, ya, tak lepas. Rasa kering benar tekak Ustaz, dia kata. Minta air boleh? Boleh. Minum dulu. Ya, tak ada masalah. Jangan duk marah-marah dia. Marah lagi macam-macam boleh berlaku, ya. Minta kopi, ada air kosong. Kosong. Okey nah. So, boleh tak? Boleh selang itu. Sekadar apa? Tarik nafas. Lagi batuk, telan air liur dan sebagainya, perkara-perkara yang tak boleh kita nak tahan. Bersin. Aku nikahkan dikau akan anak perempuanku si Fatimah dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Hashim. Boleh tak bersih? Boleh. Jangan tepat muka pak tua udah. Bersihlah ke tepi sikit. Ini kadang-kadang kita tak faham benda ni. Member tu batuk, ulang balik. Apa hal batuk? Dia mesti satu nafas tu. Ya. Aku nikahkan dikau akan anak perempuanku si Fatimah dengan mas kahwinnya RM501 tunai. Aku terima. Tak payah. Relax, cool je. Ni ramai yang tak faham ni. Terutamanya saksi. Apa Hamika tadi? Tak nyaut cepat. Udah dah tu. Tak boleh.
Tapi orang tak faham. Oh, kena selapar. Siapa yang tak faham ni? Saksi. Banyak yang menyusahkan kantin ni saksi ya. Habis dapat tu. Ha? Tak apa, pelan-pelan jawab. Aku terima ni. Boleh, tak ada masalah. Janji saksi tadi faham. Pastikan yang nak jadi saksi nikah tu orang yang ngaji. Boleh. Kalau tidak sampai ke sudah lah dia tak nikah, sian dia. Tergagap. Apa dia? Oh sudah. Pakai tak nikah lah dia. Dah, kau relax je. Okey tuan-tuan. Okey noh. Malam ni tak sempat kot saya nak buka soalan noh. Minta maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah bulan depan kita ulang balik syarat yang ketiga ni. Syarat yang ketiga ni. Ya, sangat penting untuk kita faham ya. Wallahu a'lam.